Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin ilahi, Al-Hidayah, teman muhasabah diri, kembali lagi menemui anda di tahun baru Masihi 2006 dari pekarangan Institut Kefahaman Islam Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur. Tidak lupa selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kaum kerabat serta para sahabat baginda yang dimuliakan. Muslimin dan muslimat yang dihormati, kini kita melangkah lagi ke tahun baru. Usia semakin meningkat dan pada hakikatnya kita semakin hampir kepada noktah kehidupan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha bersungguh-sungguh untuk mengatasi segala kelemahan diri dan berusaha untuk menambah bekalan ke arah kehidupan yang lebih abadi. Sebagai pembuka tirai Al-Hidayah, marilah kita hayati tajuk menarik Hikmah Taubat bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah menerusi segmen Basirah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton, para pendengar yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, dan selamat menyambut tahun baru Masihi. So ini tahun baru, mari kita tengok azam kita lah. Azam kita dari segi bertaubat atau tak bertaubat. So dalam program ataupun segmen Basirah kali ini, mari kita nilai diri kita. Kita buka mata kita buka hati kita untuk mudah bertaubat. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat setiap kali buat silap. Setiap kali kita buat silap, kita segera bertaubat. Nah, persoalannya, tuan-tuan, puan-puan lah, tuan-tuan tak ada ni. Puan-puan yang saya muliakan, agak-agak koma tu banyak dosa tak? Koma banyak dosa, mengkema. Banyak dosa tak? Banyak. Semua jawab banyak. Ada kemungkinan tak kita mati esok? Tidak mustahil. Ada kemungkinan, tidak mustahil. Habis, kalau kita banyak dosa, ya, kemungkinan mati esok amat besar kemungkinan. So, bila kita patut taubat? Bila patut taubat? Jawapannya, sekarang ni. Dan mari kita lihat, apakah hikmah-hikmah taubat. Sebenarnya, bab kata Nabi balik, saya ulang balik, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat setiap kali kita buat silap. Dan Nabi berpesan, ya, sebaik-baik kamu ialah orang yang buat baik macam nak mati esok, dan kita tidak mustahil mati esok. So, kebaikan nak buat. Dan yang paling penting ialah taubat kena segerakan. Taubat kena segerakan, ya. So, oleh kerana kita banyak dosa, kita boleh mati sebarang masa, setiap masa, anytime. Mari kita bertaubat. Di samping solat 5 waktu sehari semalam, kita mari solat taubat tiap-tiap malam sebagai satu rutin untuk memastikan kita masuk golongan orang yang Allah redha, yang Allah kasihi, yang Nabi kata orang yang terbaik, yang segera bertaubat. So, kita solat taubat tiap-tiap malam. Dan tolonglah kita buat taubatan nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh, iaitu dengan kita solat taubat, minta ampun, istighfar banyak-banyak. Satu. Yang kedua, kita amat menyesal, amat sedih, ya, atas perbuatan kita, dosa kita yang lampau. Dua. Yang ketiga, ya, kita azam tak akan ulang lagi dosa yang sama. Keempat, kita nak kikis, ya, semua titik-titik hitam tu dengan istighfar, dan kita tutup titik-titik hitam tu dengan buat kebaikan, buat khidmat, ya, buat sebarang ibadah. Kita buat kebaikan untuk titik-titik putih menutup titik hitam. Dan yang penting, hak orang kembalikan, suami orang kembalikan. Kok yang mencuri suami orang. Contohlah. Jangan main-main. Allah takkan ampunkan dosa kita selagi orang yang kita buat naya atau kita buat dosa mengampunkan kita. Allah tak angkat dosa kita. Jadi taubat macam mana pun, Allah takkan selesaikan dosa-dosa kita selagi orang yang kita buat silap mengampunkan dosa kita. So please, ya, kita minta ampun, kembalikan haknya pada yang perlu, yang patut menerimanya. Ya, kita meminjam, pulangkan hutang, pinjam barang, pulangkan. Kat kampung saya, kadang-kadang dipinjam gula secawan, minyak makan 1 botol. Ingat. Tok yu setengah mangkuk. Tok yu tak tahu, kicap. Tempe 2 ketul. Allahu Akbar. Pinjam pinjam tempe 2 ketul. Lafaznya pinjam wajib dipulangkan. Kalau lafaznya minta, selesai. Lafaznya pinjam, tu akad tu kena ingat. Okey.
So, itu satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sepotong hadis kursi. Dalam sepotong hadis kursi, Nabi bersabda yang Allah berfirman, ya. Kata Allah, tidak aku murka akan seseorang itu melebihi hamba-Ku, ya, yang telah berbuat maksiat, yang dia sendiri nampak itu maksiat atau dosa besar. Kita nampak mencuri itu dosa besar, zina itu dosa besar, minum arak itu dosa besar, judi itu dosa besar, ya, dan sebagainya. Kita nampak. Tapi kita macam patah semangat. Ni dosa aku yang ni, Allah tak boleh ampun. Itulah murka Allah yang paling Allah sangat murka apabila kita buat dosa besar, yang kita sedar dosa itu dosa besar, dan kita menyangka bahawa Allah tak boleh mengampunkan dosa kita. Sebab semua dosa kita Allah boleh ampunkan, dan nak ampunkan dengan syarat kita minta dan minta dan minta ampun. Ya. Keampunan Allah amat luas. Pintu taubat tidak akan tertutup selagi kita belum nazak, sebelum kita sakaratul maut. Dan ingat pesan Imam Al-Ghazali, ya, dalam satu kitab yang dinukilkan oleh Imam Ghazali disebut bahawa dalam setiap 7,000 orang yang sakaratul maut, 300 orang dapat mengucap dengan sempurna. Yang 6,700 payah nak mengucap. Mungkin antara sebabnya ialah dosa-dosanya banyak tak terampun, dosanya pada orang dia masih tak diampunkan oleh orang yang berkenaan, dan dia tak mengampunkan orang, lantas orang tidak mengampunkan dia. Ada hutang tidak dibalas ataupun tidak dilunaskan, tidak dibayar, ataupun ada binatang atau haiwan yang diseksa. Cek. Mari kita cek, ya. Dan kalau yang telah tersyirik, ya, kita taubat, syahadah semula dan sebagainya agar Allah dapat, ya, mengampunkan semua dosa kita, insya-Allah. Ya, jangan tangguh-tangguh takut terlewat, ya. Dan ada orang ambil kesempatan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dr. Fazilah pun sebut, ya, pintu taubat amat luas. Allah Pengasih Penyayang. So kalau kita buat dosa ke zina, minum arak, tak aurat ke apa ke, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tahu, ini yang selalunya menyebabkan manusia jadi sesat barat, kata orang Perak kan. Memang tak gunalah, tak guna. Memang tak guna macam orang. Adakah dia nak mengharapkan ampun Allah tapi dia sendiri tak usaha? Gila kau mah. Itu dia. Itu dia. So tolong, ya, tolong. Mari kita ingatkan diri kita, dan untuk memudahkan kita bertaubat. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah siapa kawan-kawan kamu. Barang siapa yang berkawan dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang selalu buat jahat, orang-orang yang memang tak kisah perintah Allah, maka kita kawannya akan bertangguh-tangguh untuk bertaubat. Barang siapa berkawan dengan orang alim, orang yang baik-baik, ya, orang yang sentiasa ingat Allah, maka kita akan mudah untuk bertaubat. Please, jangan sampai terlewat. Bila dah kita punya nyawa dah sampai ke kerongkong sini, dah sampai sakaratul maut, takut-takut kita tak sempat bertaubat. Dan seperti kata Imam Al-Ghazali, ya, kalau kamu nampak orang jahat depan kamu, jangan sangka kamu lebih mulia dari dia. Sebab orang yang jahat itu mungkin sempat bertaubat sebelum mati. Dan awak yang kononnya baik ini tak sempat bertaubat sebelum mati. Saya seru anda yang sudi mendengar, saya ingatkan diri saya, mari kita segera bertaubat agar tahun ini bermula dengan tapak yang cantik, ya, jejak-jejak yang hebat dan sebagainya. Luaskan dan terangkanlah basirah kita agar terpancar cahaya untuk mudah beriman pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.